Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama sekali lagi di channel ini dan kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh yang besar daripada Oxford. Siapa yang belum kenal, yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. I hope you can come to Oxford insyaAllah. InsyaAllah. Tapi kita di Malaysia, bukan di Oxford. Datuk balik ke Malaysia untuk beberapa urusan itu. Alhamdulillah. Dan kita berkesempatan, saya berasa amat bertuah kerana berkesempatan untuk mengadakan sedikit interview bersama Datuk. Jadi sedikit latar belakang Datuk adalah seorang yang amat berkebolehan dalam berbagai bidang dan mencipta sejarah apabila menjadi orang Melayu pertama yang mengajar di Oxford. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda semua, bahawa Datuk Dr. Afifi ni juga adalah antara 500 Muslim yang paling berpengaruh di dunia. Tersenarai di dalam The World's 500 Most Influential Muslims. Hebat ni. Jadi Datuk Dr. Afifi ni adalah orang yang paling hebat setakat ni yang masuk di dalam channel ini. Saya pun rasa amat nervous untuk interview Datuk ni. Jadi kalau ada apa-apa kesilapan, harap Datuk maafkan. Alhamdulillah. Saya yang lebih nervous sebab kalau cakap bahasa Melayu dah karap benar ni. Okey, seterusnya untuk makluman semua, kita akan ada beberapa soalan tapi yang paling utama dalam interview ini adalah berkenaan dengan buku karangan Datuk Dr. Afifi. Bukunya bertajuk Islam dan Biomedicine, yang mana buku ini akan dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Sultan Perak sendiri akan melancarkan buku ni minggu depan, 10 hari bulan. Jadi kalau Sultan sendiri dah lancar buku ni, kita kena belilah, kita kena tengok apa di dalam kandungan buku ni. Jadi sebelum kita nak lihat apa yang berada di dalam kandungan buku ini, apa kata jika Datuk dapat menerangkan sedikit apakah kandungan buku ini yang saya lihat hebatlah sehingga Sultan Perak sendiri nak melancarkan buku ni. Boleh terangkan sikit Datuk? Thank you Dr. Haris. Buku ni sebenarnya of course buku yang saya tulis tapi saya edit, so bukan ditulis oleh saya seorang. Ini adalah satu collaborative project, satu projek di mana memang saya kumpulkan beberapa ulama yang terkenal dalam dunia Islam, termasuk juga dengan doktor-doktor Islam sebenarnya. Jadi ini adalah satu projek yang di mana kita kumpulkan Islam, Muslim scholars and biomedicine, iaitu scholar saintis dan dalam bidang perubatan yang memang ahli dalam bidang mereka. Jadi bukan saya seorang. Alhamdulillah ini memang satu karya kolektif projek di mana semua ulama yang terbilang daripada satu dunia ni ada dalam perjalanan ini. Jadi contohnya kita ada ulama daripada Al-Azhar yang menuliskan tentang institusi fatwa berkenaan dengan isu-isu yang memang ada kaitan dengan bidang perubatan dan biomedicine, contohnya dalam bidang organ transplant. Contohnya kita juga ada ulama yang terkenal yang ada di negeri barat seperti Syekh Hamzah Yusof contohnya, yang menulis tentang fatwanya tentang pendapatnya berkenaan dengan abortion. Tak tahu abortion bahasa Melayu apa? Pengguguran contohnya, di mana kita tak mahu perkara itu jadi lifestyle, di mana sekarang ni orang kalau dah tak mahu anak dah mungkin nak gugurkan saja anak, terutama sekali bila mereka nak ambil pendapat yang selalunya contohnya pendapat yang antara pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan Imam Ramli contohnya radhiyallahu anhu dalam mazhab kita yang kata selepas 120 hari kalau sebelum 120 hari 3 bulan tu boleh menggugurkan. Jadi kita tak mahu orang ambil agama kita dengan cara yang senang macam tu. Jadi Syekh Hamzah Yusof contohnya dalam bab dia menerangkan perkara ni yang sebenarnya maksud 120 hari itu perlu ditafsirkan semula dan buat sebegitu. Dan ada juga banyak-banyak isu-isu lain dalam buku ni yang memang diketengahkan.
contohnya dalam isu artificial intelligence, dalam maksud consciousness, isu euthanasia, contohnya bagaimana kita boleh guna mesin, boleh ke tidak untuk tarik mesin tu, untuk nanti kalau tarik orang meninggal, apa maksud human consciousness, ada high level consciousness dan low level consciousness. Jadi ini adalah semua masail kalau dalam bahasa Arab, isu-isu di mana apa saja bidang sains, terutama sekali sains perubatan, lontarkan pada kita, ulama kita kena sahut dan nak jawabkan. Jadi selalunya memang kalau di negeri barat tu sendiri, dalam dunia Kristian tu pun memang mereka pun ada gap. Memang mereka kena macam nak kejar, they have to catch up. Apatah lagi dalam dunia ulama kita pun mungkin, terutama sekali kalau ulama-ulama kita tidak membaca tentang perkara-perkara ini atau tidak ada pengalaman contohnya tentang perkara-perkara ini. Tidak seperti zaman dulu, Masya Allah, masa zaman kegemilangan Islam, ulama kita juga doktor, ataupun satu ahli perubatan tu, ahli saintis juga fuqaha, contohnya. Itulah zaman di mana kita guna istilah mutafannin, polymath dalam bahasa orang putih, maknanya mereka memang ahli dalam pelbagai-bagai bidang. Tapi khair, ini kita di zaman di mana bidang-bidang ni sudah jadi fragmented, jadi kita kena memang ambil ilmu tu daripada ahlinya. Jadi inilah cerita hikayat buku Islam and Biomedicine yang diterbitkan oleh satu publisher terkenal di dalam dunia, iaitu Springer. Sebenarnya memang dalam bidang saya memang dalam bidang usuluddin dan syariah atau pengajian Islam contohnya, kita tak biasalah ada buku yang menerbitkan daripada dunia medicine, tapi ini publisher yang terkenal daripada dunia sains contohnya menerbitkan buku ni, dan mereka melalui projek inilah dapat membawa sekali dalam satu perjalanan kita lah, ulama on the one side and scientists on the other side, kita berjalan bersama, alhamdulillah, untuk menjawab soalan-soalan yang sangat-sangat menarik dan sangat penting dan membuka, alhamdulillah, satu lebaran untuk dunia Islam. Ini bukan dekat Malaysia saja, tapi satu dunia, alhamdulillah. Jadi Malaysia pun boleh rujuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia lebih kepada fatwa-fatwa berkenaan dengan biomedicine. Ada juga, tetapi yang fatwa-fatwa tu adalah soal yang lebih orang kata aplikasi. Tapi buku ni kita mula dengan, kalau ahli falsafah itu mengatakan first principles, dengan prinsipal-prinsipalnya diletakkan di situ. Jadi mulakan daripada theoretical sampailah ke practical punya application, dan juga ada sejarah juga tentang bagaimana sejarah kegemilangan dalam dunia Islam di antara hubungan Islam dan perubatan itu sendiri. Masya Allah, disebabkan oleh tradisi agama kita, di mana baginda Rasulullah SAW sudah mensabdakan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan satu sakit kecuali dengan ada ubatnya. Ini hadis yang sahih, yang terkenal. Jadi di sinilah di mana orang Barat memang teruja dengan tradisi kita, di mana kita tidak melagi-lagakan sains dan agama. Jadi ilmu agama dan ilmu sains, iaitu ilmu agama Islam dan ilmu sains, adalah satu projek yang harmoni sebenarnya. Jadi ini yang cantiknya. Jadi buku ini adalah natijah daripada falsafah pemikiran Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sebenarnya. Jadi saya antara santri atau penuntut Imam Al-Ghazali yang loyal lah, orang taat orang kata. Jadi saya kalau boleh nak dikulasahkan daripada buku ini, natijahnya ialah kalam Imam Al-Ghazali apabila beliau berkata an-naqlu aqlun min kharij, iaitu ilmu agama itu ataupun scripture itu, iaitu seperti Quran ataupun ilmu nakliat, adalah seperti satu akal atau satu consciousness, satu akal, satu ilmu, satu akal yang datang daripada luar kita, daripada luar badan kita, daripada luar alam kita. Ialah memang kalam Allah, iaitu Al-Quran, memang bukan datang dari kita, memang datang dari luar. Jadi ini alien, something alien. Imam Ghazali katakan itu. Tetapi dia terbalikkan. Wal aqlu, sains itu, iaitu ilmu yang datang daripada diri kita ni, iaitu sains, akal kita. Wal aqlu adalah seperti naqlun min dakhil, adalah seperti scripture, adalah seperti
satu authority seperti Quran pun, naklun, min dakhil, yang datang daripada diri kita sendiri. Maksud Imam Al-Ghazali di sini adalah dua-dua ilmu ini, akal dan nakal ataupun agama, dan sains sebenarnya adalah dua-duanya adalah authoritative. Memang patut diguna pakai. Inilah tafsir Imam Al-Ghazali akan ayat terkenal daripada surah An-Nur, nurun ala nur. Satu cahaya yang menginformkan cahaya yang lain, iaitu cahaya syarak atau cahaya nakal, cara nakli itu yang menginformkan, yang menerangkan cahaya akal, iaitu daripada fitrah kita, daripada sains, ataupun terbaliknya cahaya akal itu menerangkan cahaya nakal. Ini bukan maksud nakal dalam bahasa Melayu, nakal maknanya nakal budak-budak nakal, ni nun qaf lam, ya alhamdulillah. Jadi itu natijah maksud buku ini, di mana kita jangan lagi-lagakan sains dan agama kita. Kita jangan lagakan ilmu sains perubatan dan ilmu agama Islam kita, tapi kita harmonikan kedua-duanya. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan ini memang ada 13 bab dalam buku ini, dan beberapa ulama dan doktor daripada dunia Islam dan dunia Barat yang bertungkus lumus bersama-sama kita menjawab persoalan kontemporer yang ada berkenaan Islam and biomedicine. Jadi saya sangat bersyukurlah, alhamdulillah, kehadrat ilahi dan juga baginda Rasulullah SAW akan berkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak dalam melancarkan buku ini. Alhamdulillah, dan saya sangat alhamdulillah, I feel kerdil rasa dapat satu penghormatan ni, alhamdulillah. Okay. Nak bertanya tentang buku tu lagi. Yes. Selain daripada buku tu menerangkan tentang biomedicine daripada pakar-pakar perubatan barat dan sebagainya, sebab kita juga sedia maklum di dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang perubatan Islam, tentang habatus sauda dan sebagainya. Ada tak dalam buku ni menerangkan perubatan Al-Quran itu sendiri yang boleh digunakan pada era kini? Antara perkara prinsip penting untuk kita fahami ialah ini antara satu pengajaran Imam Al-Ghazali juga, di mana kalau kita ambil satu-satu ilmu itu, kita mesti ambil daripada ilmu itu sepenuhnya. Jadi contohnya, kalau dalam bidang perubatan memang kita harus rujukkan berkenaan apa-apa materi Amerika yang dipanggil materi Amerika, macam habatus sauda ni semua, kalau guna dalam bahasa Latin, ialah ini adalah daripada bidang farmakologi, farmakopia. Jadi now Al-Quranul Karim itu sendiri adalah bukan satu buku sains. Itu kita kena ingat. Al-Quran itu adalah daripada tradisi nakli, bukan akli. Jadi yang ini datang dari luar alam kita, seperti kata Imam, ini alien datang dari luar, dan tetapi memang ada rahsia-rahsia sains dalam itu, memang mungkin ada, alhamdulillah. Tetapi ini bukan rujukan utama sains. Ini penting yang saya kena utarakan di sini, sebab ada orang mungkin di luar sana fikirkan yang memang semua perkara boleh didapati daripada Al-Quran kita. Memang alhamdulillah dari segi zahir dan batinnya juga. Tetapi kita tidak seharusnya keluar dengan satu fahaman di mana kalau kita nak perubatan, kita tidak rujuk pada ahli yang memang boleh merubat kita, iaitu doktor-doktor itu. Dan daripada akidah kita pun kita tahu ubat yang kita makan sebenarnya bukan yang betul-betul merawat kita, curing us bahasa Melayu dia yang merubat kita. Ini semua takdir dan kudrah daripada ilahi, ya. Tetapi kita mesti lalui sebab musabab dan jalur yang usaha tu kena ada. Jadi yang itu saya tu kena ketengahkan sikit di sana. Jadi memang ada, dan dalam buku ini memang ada ceritakan juga tentang contohnya di mana memang daripada tradisi Quran itu sendiri dan hadis. Bukan saja Quran, bila kita kata nakli ini termasuklah hadis. Sebab maksud nakli adalah sebenarnya scripture, iaitu apa yang ditulis dalam daripada untuk sumber agama kita, iaitu untuk orang Islam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Tetapi apa yang dibuat dalam
ilmu perubatan adalah bukan saja apa yang ditulis, tetapi memerlukan kegunaan otak kita, akal kita. Jadi sains itu. Jadi di situ memang satu perkara penting untuk kita jangan campur adukkan sumber ilmu itu. Jadi bila mana tradisi nakli mungkin ada menceritakan, contohnya yang paling terkenal adalah ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang tatawur, kalau dalam bahasa Arab kita kata perkembangan fetus tu, embrio tu. Ini memang ada. Alhamdulillah, tetapi walaupun begitu bukan Al-Quran itu menggunakan bahasa sains. Al-Quranul Karim menggunakan bahasa metafor, bahasa-bahasa yang kalau orang bahasa Melayu kata apa, kiasan, macam tu, bukan bahasa darah. Jadi ini penting. Ada antara orang yang ajaran sesat dalam dunia Islam ni, dia tak pandai guna kiasan. Memang metafor dia tak pandai, dia cuma tengok ikut zahir je. Itu orang Arab kata miskin lah. Kesian. Orang macam tu dah macam akal dah senting sikit. Kalau Imam Nawawi kata ba'dul qasirin, akal dah kita akan sentuh. Okay, but so kitab ini kitab ini memang meletakkan untuk lunas epistemologi yang sebetulnya yang patut kita gunakan untuk ambil sumber yang sepatutnya lah. Jadi kalau kita nak ambil sumber daripada perbuatan, sebenarnya bukan daripada Al-Quran atau bukan daripada hadis, walaupun alhamdulillah Al-Quran dan sunnah kita memang boleh menginformkan, mencerahkan dia, mengikmalkan, apa bahasa Melayu, melengkapkan, ataupun memberi, orang kata, certain dalalah dalam bahasa Arab, indikasi. Tapi samalah juga dengan sains tu juga, daripada tradisi akal, dia bukan agama kita. Tetapi sains itu daripada akal dan fitrah kita boleh juga melengkapkan iman kita, boleh melengkapkan agama kita punya orang kata tradisi nakal tadi itu. Jadi inilah di mana kalau ikut mazhab Imam Al-Ghazali dalam hal ini, tazahur Imam Al-Ghazali, di mana kedua-dua pola ilmu ini saling memerlukan satu sama lain. Dia bukan satu attack lagi satu, bukan akal attack nakal, bukan nakal attack akal, tetapi saling symbiotic relationship. They need each other. Seperti kalau dalam masyarakat kita taumaan, iaitu Siamese twins. Kita tak boleh potong dua, yang ni potong satu mati macam tu. Jadi kita kena guna kedua-dua. Jadi yang cantiknya nanti kalau isu ajaran sesat tu, itu di mana kalau you tak ada that relationship, of that symbiotic relationship, memang akan sesat sebenarnya. Itu cara kita ahli sunnah wal jamaah, memang masya-Allah kita guna dua-dua, akal dan nakal sebenarnya. Itu ada balance, akal dan nakal itu. So nakal tu Quran dengan sunnah, akal tu daripada qiyas. Alhamdulillah. Jadi kita faham penerangan yang amat jelas. Dan Datuk, jika ada orang yang dengar ni tiba-tiba dia berminat nak dapatkan buku ni, di mana kita boleh dapatkan ni? Saya rasa buku ni alhamdulillah dah boleh, daripada ada Malaysia ada jual Amazon ke? Saya tak tahu, ada Amazon, Google saja Islam and Biomedicine. Ni bukan iklan. Saya tak malu pula nak cakap iklan. Tapi masalahnya, tapi dengar daripada penerangan Datuk tertarik nak beli, boleh Google. Masalahnya doktor, buku ni diterbitkan oleh satu publisher, medical publisher yang terkenal, Springer. Jadi buku-buku medicine ni, buku-buku sains memang mahal sangat amat. Saya biasa lagi dengan publisher yang macam kami biasalah dalam bidang saya, macam Oxford University Press, ataupun bidang-bidang yang memang terbitkan buku-buku sejarah, buku falsafah, buku agama kan. Dia memang taklah semahal Springer. Tapi alhamdulillah, tapi itulah saya dengar satu buku sebab $120, jadi maknanya tak tahu RM500 ke satu. Wallahu alam. Tapi boleh di-googlekan. Alhamdulillah. Dan sanggup kita spend sedikit duit untuk tahu apa di dalam buku ni. Saya rasa kalau publisher dengar saya cakap tadi, dia mau marah lah. Pasal dia kata cara saya cakap buat orang tak mau beli buku, pasal cakap mahal sangat. Alhamdulillah. So, moga manfaat insya-Allah. Buku ni untuk umat Islam kita satu dunia, dan khususnya untuk masyarakat di Malaysia yang boleh faham bahasa Inggeris insya-Allah. Jadi semoga pelancaran ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Terima kasih, alhamdulillah. Amin insya-Allah.